Oke, salam dan salam sejahtera. Dan semalam kita telah pun pergi menonton iaitu filem Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana hari ini telah pun menjadi Perdana Menteri kita, Anwar The Untold Story. Dan kita tahu apabila filem ini dimainkan, saya semalam memerhatikan banyak kisah-kisah yang memang terjadi, cuma telah pun difilmkan. Dan banyak juga perkara yang tidak dapat dirungkaikan di situ. Tetapi satu perkara yang saya lihat berkenaan dengan isu yang melibatkan rakyat sebelum ini ataupun pihak-pihak yang cuba untuk bertanya berkenaan dengan isu yang melibatkan 6 kotak yang selalu disebut-sebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam cerita semalam, rupa-rupanya kalau kawan-kawan perhatikan, kalau kawan yang belum menonton dan kawan-kawan akan tahu, ada satu kotak juga yang tersembunyi di sana. Kerana yang kita tahu, skandal yang paling besar, yang skandal kewangan yang paling besar di Malaysia, yang pernah menggemparkan Malaysia, sebenarnya ada 6. Tetapi satu yang kita tahu, yang terkini, yang rakyat rata-rata hari ini tahu adalah skandal 1MDB. Tetapi sebenarnya skandal yang paling besar berlaku ada 5 sewaktu pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang mana inilah antaranya 5 skandal yang terbesar yang menyebabkan apabila kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu kata ada 6 kotak. Yang mana saya sebut satu persatu ya. Tidak termasuk dengan 1MDB kerana 5 skandal yang terbesar ini. Yang pertama adalah skandal Mamiko. Yang kedua adalah skandal Perwaja Steel. Yang ketiga adalah skandal zon bebas Pelabuhan Kelang. Yang keempat adalah skandal Bumiputra Malaysia Finance, iaitu Bank Bumiputra. Yang kelima adalah skandal perdagangan mata wang Bank Negara Malaysia, BNM. Ini adalah berlaku daripada awal tahun 1981. Dan kita tahu, ini adalah satu-satunya skandal yang menyebabkan negara ini, akhirnya hari ini kita terpaksa berhutang banyak, dicampur lagi dengan mereka-mereka yang terlibat dalam rasuah sebelum-sebelum ini, menjalankan aktiviti mereka dalam kerajaan dan akhirnya mereka bersekongkol. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dihalang mati-matian oleh Tun dan kroninya supaya tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan kita tahu dalam isu ini, kalau kita nak lihat, saya bermula dengan skandal pertama ya, yang membabitkan skandal Maminco pada tahun 1981. Ini ada skandal Maminco itu. Kalau nak tahu ya, Malaysia dulunya mengeluarkan timah terbesar tahu di dalam dunia ni. Dan kita menguasai 31% pengeluaran timah dunia ketika itu. Dan timah merupakan di antara ekspor terbesar yang menyumbang kepada pembangunan negara waktu itu. Jadi untuk mengawal harga timah itu, sebuah syarikat yang diberi nama Mamiko Sendirian Berhad telah ditubuhkan. Apa yang berlaku oleh syarikat ini adalah ia akan melakukan pembelian olok-olok, macam pembelian tipu-tipu dan secara kontrak. Ia dilakukan supaya harga timah kekal tinggi dan akhirnya mendapat permintaan bagi melakukan pembelian ini. Mamiko telah pun membuat perjanjian, membuat pinjaman dengan Bank Bumiputra yang kini CIMB yang berjumlah RM1.5 bilion. Dan pada mulanya strategi dia berjaya. Tetapi disebabkan tiada kawalan harga, negara pengeluar timah yang lain mula menjual timah mereka dengan harga yang lebih rendah sehingga menyebabkan harga timah negara jatuh. Maminco akhirnya gulung tikar dan tidak dapat membayar hutang dan pinjaman yang menyebabkan negara menanggung kerugian yang sangat besar. Ini berlaku tahun 1981. 81 kalau kita dah pun membuat pinjaman sebanyak hutang yang begitu besar iaitu 1.5 bilion. Ini adalah satu perkara yang gila lah kalau tak menjadi sebenarnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, skandal Perwaja Steel. Ini saya ingat, saya masih di bangku sekolah. Hari-hari saya tengok keluar dekat TV3. Dan kita tahu Perwaja Steel ni ditubuhkan dengan usaha untuk menggalakkan ekonomi berasaskan perindustrian di negara ini. Pada awalnya mereka menjalankan usaha sama dengan syarikat dari Jepun, iaitu Nippon Steel Corporation.
tetapi disebabkan oleh masalah pengeluaran dan operasi, Nippon Steel telah pun menarik diri dan usaha sama itu dan meninggalkan Perwaja Steel untuk menanggung segala hutang. Hutang yang ditanggung ketika itu adalah mencecahkan 1 bilion. Ini adalah berlaku pada tahun 1992 ya kawan-kawan. Tahun 1992 itu jumlah itu sangat besar, 1 bilion juga. Bagi menyelamatkan syarikat itu, kerajaan membelanjakan 2 bilion pula dengan mendana daripada Bank Bumi Putra dan juga kumpulan wang simpanan pekerja. Ini melibatkan KWSP, kawan-kawan, bapak-bapak kita, atuk-atuk kita dulu. Dan namun, syarikat itu terus mengalami kerugian sehingga aset-asetnya mula dilupuskan pada tahun 2018 bagi melunaskan hutang-hutang yang ditanggung. Rugi lagi. Skandal yang ketiga. Skandal yang ketiga ni agak suram kita dengar. Tetapi ini juga berlaku menelan belanja berbilion juga. Iaitu skandal zon bebas pelabuhan, iaitu PKFZ. Zon pelabuhan bebas Pelabuhan Klang dan Port Klang Free Zone, PKFZ itu merupakan cetusan idea daripada bekas Menteri Pengangkutan, iaitu Tun Dr. Ling Leong Sik. Yang mana PKFZ ni adalah untuk menambah bagi kemasukan kargo di Pelabuhan Klang. Ia sekaligus mendapat menjanakan ekonomi serta menambahkan peluang pekerjaan. Setelah dibuka, PKFZ ni telah pun mendapat sambutan dan menggalakkan daripada pelabur dari dalam dan luar negara. Spekulasi tentang skandal PKFZ ni mula timbul apabila kos projek meningkat berkali ganda daripada anggaran kos awal, iaitu RM1.1 bilion. Menurut audit yang berlaku pada tahun 2008, keseluruhan projek ini adalah bernilai RM12.5 bilion. Perbezaan ini adalah sangat ketara. So, kita tengok. Dia cerita 1.1 bilion. Tetapi keseluruhan projek boleh sampai 12.5 bilion. Maka, di sini menanggung lagi satu kerugian besar. Kita pergi pula skandal yang keempat. Ini yang saya sendiri agak kasihan. Kerana kita tahu melibatkan warga negara kita yang pergi menyiasat auditnya. Berkenaan dengan skandal Bank Bumi Putra. Anak-anak muda yang baru hari ini tak tahu apa dia itu Bank Bumi Putra. Kita dulu ada satu Bank Bumi Putra tau. Yang mana Bank Bumi Putra ini pada saya sangat baik. Tetapi disebabkan skandal kewangan berlaku dan kita tengok daripada 1 sehingga 3 tadi, semuanya melibatkan Bank Bumi Putra. Mana tak lingkup. So, dalam isu skandal Bank Bumi Putra Malaysia Finance ni, kita tahu kes yang melibatkan anak syarikat Bank Bumi Putra Berhad, iaitu BBMB. Ini merupakan skandal kewangan terbesar negara yang pertama. Ini skandal pertama bank yang ada di Malaysia tau. So, kes ini juga mendapat perhatian media antarabangsa kerana melibatkan pembunuhan yang juga syarikat yang berpangkalan di Hong Kong. Pada tahun 1983 ya, BMF telah meluluskan pinjaman yang besar kepada Karian Group yang berpangkalan di Hong Kong. Masalahnya syarikat ini mempunyai rekod sama-sama. Karian Group kemudiannya gagal melunaskan hutang yang dipinjam. BMF kemudian menghantar pegawai mereka ke Hong Kong untuk melakukan audit bagi menyiasat kes ini. Tetapi pegawai itu, iaitu, kalau kita tahu, kawan-kawan boleh cari, nama dia adalah Jalil Ibrahim yang telah pun dibunuh. Dibunuh di sebuah ladang kalau tak silap saya. Yang mana kes ini sampai hari ini pada saya tidak selesai lah. Kita pun tak tahu. Zaman itu susah kita nak mencari bukti-bukti yang mana hari ini kalau jolo pun kita susah nak cari. Bagaimana lagi orang seperti ini. So, namun sebelum dibunuh, Ariayaham sempat menghantar laporan audit yang membuktikan terdapat salah laku dalam urusan meluluskan pinjaman BMF. Kes ini berlanjutan selama 17 tahun di Hong Kong. Kerajaan pula terpaksa menyalur dana berbilion ringgit bagi menutup kerugian yang dialami oleh BMF. Itu adalah skandal-skandal zaman Tun. Dan kita tahu yang terakhir ya, skandal perdagangan mata wang Bank Negara Malaysia yang kita dah sebut sebelum ini forex, kita rugi forex, inilah dia. Yang mana skandal ni berlaku awal tahun 1990-an.
Bank Negara Malaysia pernah melibatkan diri dalam perdagangan mata wang yang mana kita tengok forex tu yang naik turun yang hari ni yang budak-budak dok main forex, dok main ni apa semua tu yang dia orang dok offer dalam media sosial tu, itulah dia. Lebih kurang macam itulah. Dan apa yang berlaku adalah BMF telah pun membeli mata wang negara lain dalam kuantiti yang besar beberapa kali dalam masa sehari. Dan kemudian akan mempengaruhi pelabur-pelabur lain untuk membeli mata wang yang sama sekaligus meningkatkan nilai mata wang tersebut. BNF kemudian akan menjual semula mata wang itu pada harga yang lebih tinggi. Tetapi dalam satu strategi dalam satu transaksi jual beli, BNF telah membeli pound sterling dengan nilai yang sangat besar kerana menjangka mata wang tersebut akan meningkat naik. Namun sebaliknya, apa yang berlaku, dia telah menyebabkan BNF kerugian lebih daripada 30 bilion. Dan pada tahun 2017, Yang di-Pertuan Agong berkenan menubuhkan RCI bagi menyiasat kerugian yang dialami oleh Bank Negara Malaysia dalam perdagangan mata wang asing mengikut Akta Suruhanjaya Siasatan. RCI lah. Dan namun kerajaan telah menarik balik laporan polis yang disyolkan oleh laporan RCI, mengklarifikasikan ini sebagai kes tiada tindakan lanjut atau NFA, No Future Action. So ini yang berlaku. Dan kita tahu kalau nak masukkan kes 1MDB kepada skandal yang Tun buat, dia tidak bersesuaian kerana lima perkara yang kita tahu yang menakutkan Tun dan kroni-kroninya yang kita lihat di Anwar The Untold Story itu. Ada satu yang melibatkan apabila ada satu kenyataan dalam cerita itu mengatakan yang terakhir iaitu dalam episod babak yang terakhir itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil oleh Tun supaya waktu dia tengah makan, kalau kita tengok dalam story itu, dia meminta Anwar meluluskan satu pinjaman bail out kepada syarikat anak beliau. Jadi saya melihat syarikat ini mungkin syarikat yang mana pernah dicabar oleh ahli-ahli politik sebelum ini, yang mana kita tahu juga Tun apabila meminta bail out ini, dan kita tahu ada anak Tun yang seusia 33 tahun telah pun menjadi jutawan di usia 33 tahun ini, dan kenyataan-kenyataan ini juga pernah dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib sebelum-sebelum ini dalam isu beliau menjawab berkenaan dengan anak-anak beliau apabila diungkit oleh Tun berkenaan dengan isu ini. Jadi 6 skandal ini, yang 5 melibatkan kroni-kroni dan juga mungkin keluarga Tun, dan 1 memang bersangkut paut dengan keluarga Tun, mungkin melibatkan anak Tun. Dan kita tahu di belakang takbir mereka-mereka yang bersama dengan Tun ni, iaitu kroni-kroni Tun, amat bimbang. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba dihalang sedaya upaya mereka untuk tidak menjadi Perdana Menteri. Dan sebahagian daripada orang-orang yang menjadi kroni Tun ini juga dah pun tua bangka yang kita tengok hari ini, melibatkan bekas Menteri Kewangan kita juga dahulu, saya lihat melibatkan beberapa pemimpin juga yang ada dah meninggal dunia, banyak. Jadi inilah skandal-skandal yang berlaku dalam negara kita ini, yang sebenarnya diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita hentikan. Kerana kita bermain dengan sentimen kaum dan agama, terutamanya menceritakan permasalahan orang Melayu dan Bumi Putra ini miskin. Tetapi pemimpin-pemimpin terdahulu yang diketuai oleh Tun itu sendiri telah pun menghilangkan, tak tahulah, trilion duit daripada negara kita ini, yang kita tak tahu lesap ke mana, siapa yang pakai, siapa yang paling kaya hari ini. So, saya tak nak ulas panjang-panjang. Itulah dia 6 kotak yang selama ini ditanya. 5 kotak dan juga 1 kotak yang tersembunyi dalam Anwar The Untold Story yang patut anda tonton di Pawagam. So, itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih.